السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال العلماء: أول دين معرفة الله. Sekalian yang dirahmati Allah, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah kerana Allah berikan kita ruang dan peluang untuk duduk di dalam rumahnya, dan peluang ini Allah berikan kepada kita satu rahmat, bukannya kebiasaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita untuk mendapat rahmatnya. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cukup sayang kepada kita. Allah cukup kasih kepada kita. Maka hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba ini akan membalasnya dengan rasa kesyukuran. Bersyukur atas segala anugerah yang Allah kurniakan kepadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lebih dahulu saya mengaku bahawa saya bukan orang alim. Tapi kita sama-sama kongsi apa yang kita tahu. Jadi risalah Tauhid dan kitab ini yang akan saya bacakan sekadar asbab jalan untuk kita mula mengasihi Allah. Bila kita mula kenal Allah, sebenarnya matlamat kita bukan untuk mengkhatamkan kitab. Bukan sekadar kita mengetahui ilmu tauhid, tetapi kita hendak mentauhidkan Allah. Bukan sekadar kita bijak dan pandai membicarakan ilmu ini, tetapi orang yang bijak adalah orang yang dapat mentauhidkan Allah, orang yang dapat mengesakan Allah. Inilah orang yang bijak. Bukan orang yang bijak itu orang yang tahu membicarakannya. Tidak semua orang yang pandai membicarakan ilmu tauhid tetapi diberikan tauhid oleh Allah. Tidak semua orang yang bijak membicarakan ilmu kalam tetapi mereka ini mengesakan Allah. Sebab yang menganugerahkan akan ketauhidan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya akan terus bacakan kitab Risalah Tauhid ini, muka surat yang kelima. Saya tinggalkan muqaddimah musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini hebatnya ulama. Daripada muqaddimah ini, ulama ni hebat. Kerana setiap sesuatu perkara yang mereka mulakan, mereka tidak melupakan Allah. Ini adalah tanda seseorang yang mentauhidkan Allah. Seseorang yang mentauhidkan Allah, dia tidak membuat satu perkara di atas kebijaksanaan dia. Seseorang yang mentauhidkan Allah, dia tidak melakukan suatu amalan dengan keupayaan dia. Lalu dia akan memulakan suatu perkara itu dengan Allah dan Rasul kerana ittiba' kepada Quran. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta.
Kenapa tuan-tuan? Apabila seseorang itu memulakan suatu perkara dengan Allah, maka dia beroleh keberkatan. Barakah itu seseorang yang mengarangnya dan menulisnya, lalu keberkatannya dia memperolehi apa yang dikarang dan ditulisnya. Keberkatannya pula lalu dimanfaatkan oleh ummah. Lalu ummah dapat mentauhidkan Allah. Tetapi seseorang yang memegang akan usaha ikhtiar dan kepandaiannya, dia menganggap bahawa aku boleh melakukan suatu perkara sebab kepandaian aku. Bukan disebabkan bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Pada ketika itulah hilangnya keberkatan. Ini yang dipegang oleh orang-orang kafir. Fir'aun, dia rasa dia berkuasa. Lalu dia meletakkan, aku ada kekuasaan. Sehingga dia melampau dirinya mengaku sebagai Tuhan. Sebab dia melihat kepada dirinya. Begitu juga Qarun. Dia memegang akan dirinya sebab terlalu kaya. Lalu dia bergantung dengan kekayaannya. Tapi kalau kita lihat kedua-dua peristiwa ini, mereka tak boleh lawan Allah. Walaupun Fir'aun pernah mengaku dirinya Tuhan, dibenam oleh Allah di dalam lautan. Walaupun Qarun pernah melakukan perkara yang sama dengan hartanya, dibenam oleh Allah di dalam dasar bumi. Maka apa yang dirasanya, jawapannya tak benar. Begitulah pengajaran yang kita kena ambil. Bukan sebab kita alim, kita boleh buat semua perkara. Bukan sebab kita ini sihat, kita boleh melakukan semua perkara. Bukan sebab kita kaya, kita boleh melakukan semua perkara. Jika tidak dalam hidayah dan taufik Allah. Tak semua orang alim boleh buat baik meninggalkan perkara yang jahat. Tak semua orang kaya boleh melakukan kebaikan dengan hartanya jika tidak dengan pertolongan Allah dan kehendak Allah. Tidak semua orang sihat boleh buat baik, boleh meninggalkan kejahatan dengan sihatnya. Kalau kita lihat banyak perkara yang takhalluf, bersalah-salahan. Kadang-kadang kita lihat orang yang tak alim lebih kuat berbuat ibadat daripada orang yang alim sendiri. Orang yang tidak alim lebih kuat baca Quran daripada orang yang alim sendiri. Orang yang tidak alim boleh lebih kuat melakukan salah sunat daripada orang alim sendiri. Kalau kita lihat, orang yang tidak kaya lebih banyak menginfakkan harta mereka pada jalan Allah daripada orang yang diberikan kurniaan kaya oleh Allah. Kalau kita lihat, orang yang sakit lebih banyak hampir dengan Allah daripada orang yang sihat. Ini kalau kita tengok diri kita balik. Masa kita sihat dulu, kita gunakan sihat kita bukan untuk Allah. Tetapi setelah Allah beri kita sakit. Sebab itu kata ulama, tidak semua perkara yang tidak baik itu tidak baik. Ada perkara yang tidak baik itu hakikatnya baik. Sebab itu ada seseorang yang dulunya sihat, dia tak boleh mendekati Allah. Tetapi setelah ia sakit, menjadi asbab hidayah. Hidayah ini menjadikan dia hampir dengan Allah. Inilah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tuhan kami, barang yang telah engkau ciptakan, perkara yang engkau telah ciptakan, tak ada satu pun yang sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah dari perkara yang kurang. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan maha sempurna. Bila sifat Allah ini yang maha sempurna, tidak ada kecuaian, kekejian, kekurangan, sebab ia sempurna. Bila sifat Allah maha sempurna, ketika itu layak Allah ini menerima pujian dengan kalimat Alhamdulillah. Pandai kita
masih ada ruang bodoh. Kaya kita masih ada ruang miskin. Pangkat besar kita masih ada ruang rendah. Seorang yang berpangkat di pejabat, di rumah dia tak ada pangkat. Di masjid dia tak ada pangkat. Di jalan dia tak ada pangkat. Pangkat dia cuma ada di suatu tempat. Masih ada ruang dia tidak berpangkat. Tetapi berbeza dengan Khalik. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayanya tidak ada ruang miskin. Alimnya tak ada ruang bodoh. Besarnya jalal Allah itu tidak ada ruang kerendahan. Ini hebatnya Allah. Kita besar pangkat kita ketika di suatu tempat di mana Allah tunjukkan kerendahan kita sewaktu kita melakukan ibadah haji. Kita tak boleh pakai uniform, tuan-tuan. Besar manalah kita ketika itu kamu sama dengan orang miskin, sama dengan penjual air tebu, sama dengan orang yang menjual keropok, sama dengan orang yang menghantar surat, menghantar makanan. Kamu kena pakai dua helai kain, satu kain di pinggang, satu kain sebagai selimut kamu. Ketika itu Allah memberi kesedaran yang kita ini tidak sempurna. Bila kita mula sedar, ketika itu kita mula mentauhidkan Allah dan nampak siapakah yang maha sempurna, yang maha jalal, yang maha jamal, yang maha besar. Ini yang Allah didik. Allahu Akbar. Sebab itu kalau dalam ta'rif ilmu fiqh, bila dikatakan takbiratul ihram, tahliluha wa tahrimuha. Benda yang halal di luar sembahyang jadi haram. Tapi kaedah ni pakai tak kena. Cuma apa yang perlu kita ambil, tuan-tuan? Tahliluha wa tahrimuha. Nak ambil dalil ini tak boleh pakai. Cuma pengajaran ilmu. Benda yang luar sembahyang halal, tapi dalam sembahyang haram. Pada kita sah guna, tapi pada Allah tak sah guna. Ilmu pada kita sah guna, tapi pada Allah ilmu kita tak sah guna. Sebab itu sehingga ulama memberikan satu kalimat. Awal ilmu bodoh, akhir ilmu bodoh. Kita pegang awal ilmu bodoh. Bila dah belajar pandai. Pada Allah tak pakai. Pandai macam mana sekalipun, pada Allah tetap bodoh. Tetap kita bodoh. Sebab kita tak layak memakai sifat ilmu. Si alimun hanya Allah. Sebab itu ulama dia guna akan perkataan ini. Ulama yang mentauhidkan Allah, makin dia belajar, makin dia rasa bodoh sebab dia telah melihat kepada Allah yang maha alim. Jadi makin dia ada ilmu, makin dia tunduk dengan Allah. Makin dia ada ilmu, makin dia tunduk dengan Allah. Makin dia ada ilmu, makin dia mentauhidkan Allah. Sebab itu ilmu tauhid ini dibahagi 4. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin, kamalul yakin. Apa dia, tuan-tuan? Saya bagi contoh. Ilmul yakin, kita lagi yakin dengan Allah, yakin dengan sesuatu dengan sebab ilmu kita. Saya bagi contoh, laisa kamitslihi syai'un. Contoh, sebelum kita pergi umrah, kita pergi haji, orang cerita Kaabah 4 segi. Nanti mu akan jumpa, dia kata, satu batu separuh. Nama batu ni Hijr Ismail.
Kita pun yakin takkan haji menipu tuan-tuan. Baru balik buat haji. Tak sampai 40 hari lagi. Kita pun yakin dengan perkataan Tuan Haji ni. Orang kata, lalu kita jumpa satu orang di bandar. Dia kata, Kaabah ini 3 segi. Aku tak percaya. Haji tu baru balik 5 hari. 5 hari baru balik dari Mekah. Buat apa pula mu boleh kata mu tak pernah pergi haji? Mu tak pernah pergi haji. Mu rajin pergi Naratiwat. Bagaimana mu boleh kata Kaabah 5 segi? Maka kita pegang perkataan Tuan Haji ini yang baru balik daripada haji. Kita pun yakin. Satu hari Allah beri kita peluang pergi Mekah. Sekarang ni susah nak tentu mana pintu babus salam. Kita masuk ikut dan kita lah pintu mana pun tak apa. Sampai di Padang Putih tu tuan-tuan, kita pun bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nampak dengan mata kepala kita akan Kaabah itu 4 segi. Hebatnya. Nampak Kaabah itu 4 segi. Ketika itu kita bertambah yakin. Masa itu yakin kita meningkat kepada ainul yaqin, sebab kita telah memandang baik. Allah sebut dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Masa itu ainul yakin. Saat kematian ini ainul yakin. Ketika roh kita lalu di antara dua mata kita ini, dibuka oleh Allah akan segala kebenaran yaumul akhirah. Kita pun pergi di Kaabah, dah tengok yakin dah, ainul yakin. Kita pergi di Kaabah, kita pun pegang Kaabah. Mari ke sini multazam pegang. Sampai ke rukun Syami pegang, rukun Yamani pegang, rukun Iraqi pegang. Betul Kaabah ini 4 segi. Hakul yakin. Baru kita benar-benar yakin. Bila mana kamalul yakin, sempurna yakin. Satu hari orang bawa kita masuk di dalam Kaabah. Ketika itu sempurna yakin kita, benar Kaabah ini 4 segi, di luarnya 4 segi, di dalamnya juga 4 segi. Ketika itu maha sempurna Allah. Layaklah ketika itu menerima puji. Kerana Allah maha sempurna. Kita tak layak menerima puji sebab kita tidak sempurna. Alim kita ada bodoh, kaya kita ada miskin. Jadi kalau orang tak puji kita, alhamdulillah. Kalau orang hina kita, alhamdulillah. Sebab hakikat kita memang hina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu. Bila kita memuji akan Allah, berhak kita mendapat rahmat Allah. Bisyafa'ah, dengan syafa'ah Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah tahqiq berhak dapat rahmat. Orang yang telah tahqiq akidahnya berhak hidupnya di dalam rahmat Allah. Sebab itu salawat daripada Allah adalah rahmah. Ini rahmat tuan-tuan. Bisyafa'ah wassalatu wassalamu. Jika tidak ada syafa'ah Sayyidina Rasul, kita tak dapat pagi ni.
Sehingga kan apa yang dijanjikan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menunggu terbitnya matahari di dalam zikrullah, Allah kurniakan kepada dia terlebih baik daripada dunia dan isinya. Bukan apa tuan-tuan, kita duduk saja membicarakan tentang Allah dan Rasul. Kita tak sedar tuan-tuan, telah dikurniakan kepada kita kebaikan terlebih baik daripada dunia dan isinya. Banyak mana rahmat Allah, wallahu a'lam. Permulaan. Saya baca kitab, saya tak baca cara pondok tuan-tuan, sebab kita orang pencen. Jadi orang pencen, kita baca cara orang pencen. Jadi kalau baca cara orang pondok, kita kena duduk pondok. Baca cara orang pondok, saya rasa kiamat dulu baru habis kitab ni. Saya pernah mengajar kitab ni di satu masjid, tiap-tiap bulan 15 tahun baru habis. Kalau 2 bulan sekali 30 tahun saya habis dah. Tuan-tuan tentu habis dah dulu dah pada saya. Itu dia. Saya baca sikit-sikit. Permulaan dalam istilah kitab dipanggil mabadi. Permulaan ataupun mabadi seri pembukaan ilmu tauhid, pengenalan ilmu tauhid. Pengenalan ilmu tauhid. Sebab itu Masya Allah, Syekh kami dulu dia kupas tentang tauhid. Sebelum dia masuk mabadi ilmu tauhid, dia kupas tentang apa itu tauhid. Tawahiyadal. Dia kupas. Orang yang mentauhidkan Allah ada awsaf dia, sifat-sifat dia. Tak mungkin seseorang yang mentauhidkan Allah tidak ada sifat ini, kata dia. Apa dia tuan-tuan? Takwa. Makin kita mentauhidkan Allah, makin takut dengan Allah. Bila kita kenal Allah, kita jadi takut tuan-tuan. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Nak buat maksiat, kita takut. Nak mengumpat, kita takut. Sebab kita mengaji Allah bersifat sama. Maka setiap perkataan kita didengar oleh Allah. Kita berzikir jadi seronok. Sebab kita pegang Allah bersifat sama. Lalu kita perdengarkan zikir kita kepada Allah. Jadi zikir kita apabila mentauhidkan Allah, kalimah tak besar. Tetapi kelazatannya besar. Kita sebut Allah, 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 Allah. Sebab kita pegang, Allah dengar. Sebab itu orang yang salah, dia pegang dengan basar. Lalu dia mencapai salahnya orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ma huwal ihsan? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Allah Maha melihat. Ni yang dia pegang. Jadi semayangnya sunuk, zikirnya sunuk, semuanya sunuk sebab dia mentauhidkan Allah. Itu dia jadi makin takut. Hilmun. Lembut hati. Bila dia mengetahui akan Allah, mentauhidkan Allah, mengetahui ilmu tauhid, hatinya makin lembut dengan Allah. Jiwanya makin lembut dengan Allah. Qalbun salim. Lembut dia. Dia nak takut apa tuan-tuan? Baik. Apa hebat jadi hamba? Istilah jadi kuli.
Kalau kita minta kerja, kalau di Saudi, di mana Timur Tengah, kita minta kerja. Gaji dia bagi, makan dia bagi, rumah dia bagi, cuti sakit dia bagi, allowance dia bagi. Kita tinggal buat kerja. Semua majikan kita telah siapkan. Kalau jadi bos kena siapkan rumah, bos kena siapkan duit, bos kena siapkan makan. Jangan jadi bos. Jadi kuli. Jadi hamba. Tetapi bila kita melampaui diri nak jadi bos. Sebab apa kita rasa diri kita bos? Sebab dah ada harta. Sebab apa kita rasa diri kita bos? Sebab dah ada ilmu. Masa kita bodoh, kita rasa kita hamba, kita kuli. Masa kita miskin, kita rasa kita kuli. Bila kita dah kaya, kita rasa kita nak ambil orang jadi kuli. Ini tauhid. Makin dia kenal Allah, hati dia makin lembut, makin jadi hamba Allah. Makin turun. Tiang saya memberikan perumpamaan seorang kanak-kanak yang kecil. Masa kita kecil dulu, kita nak itu, kita nak baju, kita nak barang main. Tapi ketika itu, kita tak ada harta, kita tak ada ilmu, kita tak ada apa. Di mana kita minta mak ayah. Ketika itu tidak semua permintaan kita yang kita nak dah dapat. Apa yang kita nak mesti bersesuaian dengan kehendak mak ayah kita. Tapi bila kita dah besar, kita dah akil balik, kita dah besar, kita dah ada duit, kita dah rasa hebat, ketika itu kita tak pedulikan apa kehendak ibu bapa kita. Sebab kita rasa kita dah besar. Ini yang terjadi pada Fir'aun, ini yang terjadi pada Qarun, ini yang terjadi pada Haman, ini yang terjadi pada Abu Jahal, ini yang terjadi kepada Azazil. Azazil rasa diri dia besar. Aba wastakbara. Bila dia rasa dia besar, ketika itu dia lupa siapa yang angkat dia daripada bumi bersama dengan malaikat. Dia terlupa di situ. Lalu dia cakap, ana khairum minhu. Dizahirkan perasaan rasa besar. Ana khairum minhu. Ia yakin. 4 minit lagi kita berhenti pukul 7. Dia tak boleh lama-lama ngaji tauhid ni. Antara ilmu yang dipanggil ilmu tidur. Ilmu tauhid. Lepas itu saya cakap pelan-pelan nak bagi mudah faham. Ilmu tauhid ni dalam kelas kami dululah Syekh mengajar kami, boleh kata 95% naik ke Sidratul Muntaha. Hak 5% saja masih Isra', hak lain Mi'raj semua belakang. Jadi ngaji 10 tahun tak boleh mentauhidkan Allah sebab dia dah naik dulu dah. Itu nak bagi faham sungguh ilmu tauhid. Kita takkan boleh mentauhidkan Allah jika kita tak yakin. Bila tak yakin, kita tak boleh meletakkan apa-apa kepada yang kita yakin. Ada Allah, kita tak yakin ada Allah. Kita percaya ada Allah, tapi tak yakin ada Allah. Macam mana tu Ustaz? Baik, saya bawa. Kita ada duit. Yakin tak kita dengan duit? Hilang duit, resah tak? Tambah duit, suka tak? Hilang Allah, resah tak? Jadi kita percaya, tapi tak yakin.
Tak semacam kita yakin dengan duit. Yakin ni tak ada ragu langsung. Macam kita tidak ragu dengan duit. Ada duit, senang. Tak ada duit, tuan-tuan. Ni dah yakin ni. Dia hakul yakin ni. Hakul yakin dengan duit. Padahal Nabi sebut, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zaljad minkal jad. Masa kita tak boleh keluar rumah, mana kuasa duit? 3 bulan. Tengok kok tingkap ni, tuan-tuan. Assalamualaikum. Tengok orang sulah. Nak jumpa tak boleh. Mana kuasa duit? Mana kuasa sihat? Mana kuasa pangkat? Semua orang balik kepada Allah. Ni kata yakin. Yakin mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalah-salahan Allah dengan makhluk. Sekarang kita seolah-olah letak Allah dan makhluk sama. Khaliq dan makhluk sama. Yang ni pun memberi bekas, Allah pun memberi bekas. Secara tak langsung kita tak perasan, tuan-tuan. Tak perasan. Baik. Dawaun, berkekalan. Dawamun, salah dawamun, berkekalan. Istiqamah, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Jadi orang yang mentauhidkan Allah, dia tak ada galabah, kata orang Arab, pergi balik. Sebab dia dah percaya. Dia dah yakin. Lalu dikurniakan oleh Allah kemanisan, dikurniakan oleh Allah kelazatan, lalu dia istiqamah. Nak dapat istiqamah, yakin. Tak yakin, tak boleh mendapat istiqamah. Saya tinggal satu huruf daripada tauhid, waw. Wara. Orang yang mentauhidkan Allah, dia ada sifat berhati-hati. Dalam istilah ilmu tasawuf, takarruban. Takarrub ini, nak buat satu benda, dia akan nilai dulu. Dah buat satu benda, dia nilai dulu. Betul tak aku buat? Jadi orang yang wara' ini akan lahir sifat takarrub. Itu tauhid. Permulaan. Habis dah, tuan-tuan, pukul 7. Ya. Jadi kita sambung 2 bulan akan datang kalau saya hidup. Ya. Kalau saya mati, tak boleh sambung lah, tuan-tuan. Tuan-tuan cari orang lain sambung pula. Ya. Jadi setakat ni saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Ya. Setakat ni insya-Allah, ya. Tak apa, tuan-tuan, kita nak rahmat Allah. Mengaji tak payah banyak. Kita jangan kejar nak khatam kitab. Tapi kita nak isi kitab. Isi kitab itu kita boleh bawa dalam hidup kita. Kita tak nak cepat khatam. Kita nak ilmu itu ada dalam hidup kita. Kita boleh jalankan dalam hidup kita, dalam kerja kita, tauhidkan Allah. Ya. Sebab itu ada beberapa hari lepas, ada seorang telefon saya. Ustaz, ya, saya begian-begian kena jin, kena sihir dan sebagainya. Ya. Ramai dah orang ubat saya tak boleh, Ustaz. Asalnya duk mana, tuan? Asalnya duk yakin. Kuat manalah sihir, tuan-tuan. Tapi boleh tak lawan Allah? Tak boleh. Tapi sebab kita yakin sihir itu kuat, kita tak yakin Allah Maha Kuat. Kalau kita yakin Allah Maha Kuat, sihir tak kuat. Kan dalam la ilaha illallah,
ada nafi, ada isbat. Bila kita isbat jin kuat, kita menafikan Allah kuat. Kan sifat kuat itu qawiyu. Allah, makhluk ini lemah. Tapi kita dah letak qawiyu pada makhluk. Jadi bila makhluk tu qawi, Allah lemah. Jadi mudah kan? Mudah tuan-tuan. Ya, mudah. Saya tuan-tuan, orang kata ustaz, tak lalu. Saya lalu tuan-tuan. Lalu. Gelas, minum, dekat kedai, air panas. Saya pegang, gelas tu pecah. Pecah macam cermin kereta. Pecah tu macam cermin kereta tuan-tuan. Sebiji-sebiji, kecil-kecil. Macam mana boleh pecah? Tak tahulah tuan-tuan. Tapi amalan saya, bismillah jangan tinggal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Nabi janjikan orang yang beramal dengannya diselamatkan daripada kecelakaan. Nak kata sihir tak sihir, saya tak tahu lah. Ya? Sihir ke tak sihir, tak tahu lah. Itu bukan cerita kita, itu cerita Allah. Yang bagi kita sakit Allah, yang bagi kita sihat Allah. Jangan sampai kita ditipu sehingga kan syaitan suruh kita tahkikkan, berpegang syaitan itu berkuasa, Allah lemah. Dalam pada yang sama kita pegang Allah berkuasa, syaitan pun berkuasa. Bila Allah berkuasa, syaitan pun berkuasa, sekutu tak tuan-tuan? Syarikah. Bila syarikah, la syarika lahu. Dia kata syarikah. Bila sekutu, syirik. Dia kena nafi, kena isbat. Allah berkuasa, selain Allah tidak berkuasa. Cerita Nabi-Nabi dulu cukup dah mengajar kita. Nabi Sulaiman, segala makhluk jin dan makhluk jin semua akur kepada dia. Kan cerita tu, cerita Nabi Daud macam ni. Segala bentuk-bentuk bahan alami, besi jadi lembut dan sebagai banyak cerita lah, maknanya lemah makhluk ni. Ya, Allahu a'lam. Tuan-tuan tolong doakan saya ya. InsyaAllah ya, doakan saya husnul khatimah ya. Baik. Dan saya doa tuan-tuan mendapat berkat insya-Allah dunia akhirat. Ya, setakat ini saya pertemuan dengan tuan-tuan. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau yang memegang hati-hati kami ya Allah, maka Kau tetapkan hati kami dalam iman dan dalam agamamu, dalam ketaatan, dalam berbuat kebaikan. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, saat kami mati jangan Kau cabut iman kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dan berharap kepada Engkau. Sewaktu malaikat bertanya kepada kami di alam barzakh, siapakah Engkau ya Allah? Kami dapat menjawab dengan fasih, Engkau adalah Tuhan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah iman kami kuat dalam hidup kami, saat kematian kami dan selepas kematian kami. Ya Allah, jangan Kau ragukan akan akidah kami dan iman kami, Islam kami ya Allah. Jadilah kami orang yang akidah yang tahqiq ya Arhamar Rahimin, sehinggalah kami mencapai kepada kamalul yakin ya Allah, sebenar-benar yakin kepada Engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, angkatlah balak dalam negeri kami dan negara kami ini ya Allah. Kami yakin dan kami tahu
yang mendatangkan bala ini adalah Engkau, dan Engkau sahaja yang mampu untuk mengangkat bala ini ya Allah. Kami serah kepada Engkau ya Allah. Kami serah kepada Engkau ya Allah. Amankan kami daripada segala bala dan wabak ini ya Allah. Begitu juga atas kami semua ya Arhamar Rahimin. Pelihara semua kami ya Allah daripada segala wabak, segala penyakit ya Allah, agar ya Allah kami dapat tunduk kepada Engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.